urusan kehidupan kita pun sama. Sebab itu tuan-tuan elok doa ini, tuan-tuan, ketika mana kita keluar pagi bekerja. Kita orang bekerja belakang ni. Sambil panas enjin kereta, sambil duk start motor, kita bacalah doa ini atau sampai di pintu pejabat, buka pintu. Sambil itu kita berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah baik segala akhir urusan kami. Urusan pekerjaan kita, urusan dunia kita, urusan ibadat kita. Semua tuan-tuan, apabila kita melakukan sesuatu urusan, sesuatu pekerjaan, harapan kita nak urusan kita berakhir dengan kebaikan. Dan kita nak kebaikan di sini, tuan-tuan, kita perlu kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, kita dapat datang ke surau tengah hari ni, kita dapat berada dalam majlis ilmu pada tengah hari ni. Kalau ikutkan badan tuan-tuan, tak lagak. Saya pukul berapa pagi tadi baru sampai? Ingat ke? Bertolak semalam tu, habislah jet. Rupanya ada lagi. Masuk highway Karak, tuan-tuan, rupanya semalam lori minyak terbalik. Di situ pula hampir 2 jam setengah. Kita tengok dah okey ni. Pergi rupanya tuan-tuan sebelum ke Tisopah lagi. Lori terbalik semalam. Bertolak daripada Kelantan pukul 10 pagi. Sampai semalam, sampai rumah betul-betul pukul 12. Untuk kira berapa jam. Kalau pergi Mekah mungkin belum pergi balik. Orang pergi Mekah 8 jam. Contoh. Ni dah hampir 13 jam, 14 jam semalam. Anak kecil bawa anak menangis, puak budak dia, puak kita berhenti. Bawa pergi pula. Begitulah. Alhamdulillah. Nak ceritanya tuan-tuan, kalaulah kekuatan daripada kita tuan-tuan, mungkin kita tidak akan berada pada tengah hari-hari ini. Nak duduk dalam majlis ilmu, kita bekerja, masing-masing bekerja ini tuan-tuan penat. Ada yang letih, ada yang mengantuk, tak apa. Tapi jangan tidur semua, kesian kat saya. Tak apa. Saya faham. Kita penat, tapi kekuatan ini Allah bagi kepada kita. Sebab itu kata ulama, apabila kita dapat melakukan sesuatu kebaikan, maka ucaplah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan selesai sembahyang zuhur sekejap lagi, tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan ucapkan kepada Allah, alhamdulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuba kita perhati apabila imam sebelum dia nak doa kan, dia akan ucap dengan perkataan ini. Sebab itu tuan-tuan, dalam doa yang diajar oleh Nabi SAW yang kita bacakan tadi tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita supaya kita mohon kepada Allah supaya setiap urusan kita berakhir dengan elok, berakhir dengan baik. Sebab yang akan memberikan kebaikan kepada kita adalah Allah. Apatah lagi urusan kehidupan kita tuan-tuan, selalu kita berdoa, ya Allah, Kau akhirkanlah hidup kami, Kau akhirkanlah hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah, dengan pengakhiran yang baik. Saya ingat satu cerita ada di dalam kitab Al-Kabair ataupun kitab dosa-dosa besar Imam Az-Zahabi. Ini mungkin ramai banyak masjid surau baca kitab yang baru. Asalnya, kalau kitab asalnya dia ada 70 dosa besar. Kalaulah yang diterjemah oleh Syekh Abdullah Basmi, dia
ditambah lagi 6, jadi 76. Ada satu cerita yang diceritakan oleh ulama dalam kitab tersebut, tuan-tuan. Ini bukan hadis. Boleh kita nak tolak dan boleh kita nak ambil buat panduan. Ada sebuah negeri. Negeri yang mana, tuan-tuan, di sebelah Tanah Haram. Ada seorang muazzin ataupun Tok Bilal, lah kita sebut hari ini Tok Bilal. Ada seorang Tok Bilal di sebuah masjid. Tok Bilal ni terkenal, tuan-tuan. Tok Bilal ni orang yang tiap-tiap waktu dia akan datang ke masjid untuk azan, qomat dan sembahyang bersama dengan imam. Orang baik lah. Jarang Tok Bilal lepas azan nak balik tidur ke rumah. Lepas tu biar Tok Imam sembahyang tak. Biasa Bilal, tuan-tuan, dia akan azan, lepas tu sembahyang, lepas tu tunggu imam-imam naik, dia pun akan qomat. Satu hari, tuan-tuan, Allah nak menguji. Di sana, tuan-tuan, pada zaman dahulu, tuan-tuan, kalaulah orang nak azan, kalau Tok Bilal nak azan di masjid, tuan-tuan, zaman dulu tidak ada mikrofon, tidak ada PA system, tidak ada corong-corong, tidak ada amplifier, macam-macam tidak ada. Dan hari ini kadang-kadang setengah masjid dia tak payah guna Tok Bilal. Hari ini smartphone, apabila masuk waktu telefon bunyi, dia kata daripada bagi gaji Tok Bilal, baik guna telefon je lah. Masuk waktu telefon bunyi, tu. Ini jangan ada buat, tuan-tuan. Jangan ada buat kerja macam ni. Tok Bilal ni, tuan-tuan, apabila masuk waktu ketika mana dia nak azan, tuan-tuan, dia kena naik di atas bumbung masjid tu. Zaman dulu supaya apabila duduk tempat tinggi melakukan azan, masyarakat sekitar akan dengar. Dia pun begitulah aktiviti dia tiap-tiap hari, sampai ke masjid, naik ke atas, melakukan azan. Lepas tu turun, masuk dalam masjid sembahyang, qomat, lepas tu sembahyang, macam tu lah. Zaman kita sekarang, Tok Bilal kadang-kadang masuk dalam bilik. Kadang-kadang boleh azan depan ni, kadang-kadang dia ada bilik kat belakang. Zaman kita sekarang, alhamdulillah, tak perlu dah nak panjang kat atas. Kena masjid negeri tu susah juga nak panjang. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari Allah nak uji dia. Di tepi masjid ni, tuan-tuan, rumah sekitar ni, tuan-tuan, rumah di tepi masjid ada sebuah rumah orang Nasrani ataupun orang Kristian. Dan di rumah tersebut ada seorang gadis ataupun anak dara. Betul-betul dengan ketika mana tempat Tok Bilal nak azan ni, tuan-tuan, betul-betul tempat dia berdiri ni, tuan-tuan, betul-betul dengan mata dia, dengan muka dia, ada satu kamar ataupun satu bilik. Dan bilik tersebut merupakan bilik gadis tersebut, bilik anak dara tersebut. Pada suatu petang di waktu asar diceritakan oleh ulama dalam kitab tersebut, ketika mana dia melakukan azan sampai ke hayya 'ala solah, kebetulan dia ternampak anak dara tersebut duduk di pintu. Tak tengok ke dia, mungkin tengah tilik sini, tengok sini. Dalam keadaan dia tengah azan, dia boleh terhenti daripada azan. Berhenti daripada azan, dia berasa berkenan sangat kat budak tadi. Dia turun daripada masjid, dia pergi ke rumah budak tadi, ketuk pintu. Maka budak tadi turun. Apabila turun, lalu dia menyatakan hasrat dia, macam kita ini cinta pandang pertama. Dia pun menyatakan hasrat dia, bagi tahu aku berkenan, syukur sangat kat kamu tengok tadi, Allah tak boleh nak azan. Sampai tahap tu, nasib baik kita hari ni ada bilik untuk azan. Kalau azan tak kumpul hari ni, masalah juga. Bangunan-bangunan pun tinggi lagi. Jadi apabila dia menyatakan hasrat macam tu, orang Kristian di tempat dia ni, tuan-tuan, merupakan golongan minoriti.
besok jumpa dengan mak ayah budak tu, maka kata mak ayah budak tu, kalau kamu kenal dengan anak aku, nak kahwin dengan anak aku boleh, tapi dengan satu syarat. Kalau tiga Abdul, jangan marah. Kalau marah, kena jual. Maka kata Tok Bilal tadi, apa segala syarat aku terima belakang. Maka kata orang tua budak perempuan tadi, kalau kamu nak kahwinkan dengan anak aku, kamu mesti tinggalkan agama kamu dan kamu mesti masuk ke dalam agama. Ni kita nak cerita tuan-tuan, jangan kita sangka hari ni kita baik, besok kita akan baik. Jangan kita sangka hari ni kita baik, pengakhiran kehidupan kita ketika mana kita nak kembali bertemu dengan Allah pun dalam keadaan yang baik. Sebab itu kita perlu kekuatan. Antara kekuatan kita orang beriman adalah doa. Berdoa kepada Allah. Dan dengan ringkas cerita, apabila dia berkahwin dengan dalam keadaan dia murtad. Dia berkahwin dalam keadaan dia murtad. Lalu tuan-tuan, dipendekkan cerita oleh ulama, timbullah satu musibah di tempat dia, itu gempa bumi. Akhirnya dia mati dalam keadaan dia kufur, dia murtad keluar daripada Islam. Orang baik. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita supaya kita mohon kepada Allah, biarlah Allah jadikan setiap akhir urusan kita berakhir dengan baik. Apatah lagi nyawa kita yang bila-bila saja boleh berakhir. Mungkin hari ni, mungkin petang ni, mungkin pagi besok, mungkin 2-3 hari lagi, mungkin minggu ni minggu terakhir bagi kita. Sebab itu tuan-tuan, hidup kita ketika mana kita buat ibadat, kata hukama, seolah-olah kita ni dekat dah nak mati. Macam kisah seorang yang boleh faham binatang bercakap. Ni kisah dongeng. Nanti tuan-tuan tanya, ni hadis mana pula? Tanya, saya nak cari. Satu hari tuan-tuan, tiap-tiap hari kucing datang rumah dia bersembang dengan anjing dia. Lepas bersembang, anjing masuk dalam rumah, ambil sisa-sisa makanan bagi kepada kucing. Tiap-tiap hari macam itulah dia ni puasa. Aku nak juga belajar, dia kata, ilmu supaya boleh faham kucing dengan anjing tak dia bercakap. Lalu dia pun pergi belajar. Kata orang nak ajar dia, kamu belajar ni, kalau kamu pandai susah kamu. Dia kata, tak apa, aku nak belajar juga. Aku nak tahu apa yang mereka mengumpat aku. Balik ke rumah lepas belajar menuntuk, dah faham elok-elok, tuan-tuan, besok dia dengar, tunggu tepi dinding, dengar apa yang kucing datang rumah dia bercakap dengan anjing dia. Dan kisah dongeng pun kadang-kadang boleh memberi iktibar kepada kita. Lalu kata kucing, takkanlah makanan sama je. Kata anjing dia, tunggulah seminggu lagi tuan aku mati, ada makanan banyak hari tu. Maka aku akan bawa keluarlah macam-macam makanan. Dia tahu, anjing dia kata seminggu lagi dia nak mati. Sebab dia tahu, kadang-kadang binatang ni semua tahu, kita tak tahu. Dia pun tuan-tuan, apabila tahu dia seminggu lagi nak mati, makan pun dah tak lalu dah, sehingga seminggu dia mati. Sebab itu tuan, kita ni kena berasa diri kita ni tak lalu. Ketika mana kita buat ibadat, tapi ketika mana kita bekerjalah bersungguh-sungguh. Macam seolah-olah kita diberi tempoh 2-3 hari. Sebab itu dalam sebuah hadis tuan-tuan, kata Nabi, mafhumnya, jangan kamu pandang. Kata Nabi, 2 golongan manusia. Golongan yang pertama, awal kehidupan dia baik ketika mana saat akhir nak kembali kepada Allah, dia kufur kepada Allah dan dia mati dalam keadaan kufur. Kata Nabi, golongan orang yang pertama ini akan kena. Ada orang yang kedua, pada awal kehidupan dia jahat, segala maksiat, apa maksiat dia tak buat, semua dia buat dah tu. Tapi akhir kehidupan dia beriman, dia bertaubat,
hisab segala apa yang dia buat, lalu dia bertaubat kepada Allah dan dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka kata Nabi golongan yang kedua ini akan ke syurga. Sebab itu kesimpulan daripada hadis mafhum hadis tadi, jangan kita pandang bagaimana permulaan hidup seseorang, tapi hendaklah kita tengok bagaimana pengakhiran kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang awal kehidupan dia Allah jahat. Hari ini ramai tuan-tuan kita tengok kan yang dah berhijrah. Kita tengok apa yang sekarang yang selalu yang famous dah berceramah, Abang Long Fatih kan. Kita tengok muka, tengok bertetu, tapi kita tengok bagaimana hari ini setelah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Kalau dulu kita tengok tak ada harapan, kita kata. Sebab itu tuan-tuan, kita nak segala pekerjaan kita, urusan kita berakhir dengan elok, berakhir dengan baik. Apatah lagi akhir hidup kita, akhir nyawa kita, ketika mana kita kembali kepada Allah, kita nak berakhir dengan baik. Segala amal ibadat kita diterima, tak kira bulan Syawal, tak kira bulan Ramadan yang lepas. Jadilah kita manusia yang istiqamah. Istiqamah sangat penting. Sebab itu ketika mana ditanya sahabat kepada Aisyah bagaimana amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul, maka kata Aisyah, amalan walaupun sedikit tetapi konsisten, istiqamah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan tiap-tiap kali lepas tarawih kita boleh salat witir. Apa salahnya tuan-tuan witir ini kita sambung sehinggalah seterusnya masuk bulan Syawal. Witir paling-paling kurang berapa rakaat? 1 rakaat. Lepas sembahyang sunat ba'diyah Isya kita bangun 1 rakaat. Kena baca 3 surah, kosak 1 rakaat tak wajib. Lepas sembahyang sunat ba'diyah maka kita bangun buat 1 rakaat, selesai. Antara solat sunat yang Nabi sentiasa jaga, begitu juga para sahabat. Kan kita selalu dengar Umar dia buat solat sunat witir ketika mana akhirnya waktu isya awal. Sayyidina Abu Bakar dia buat solat witir ketika mana bangun tengah-tengah malam. Kita tak mampu nak bangun malam, maka kita buat awal 1 rakaat. Alhamdulillah kita boleh buat. Kita boleh teruskan tuan-tuan pada hari ini, walaupun hari ini kita tidak ada lagi salat tarawih. Seperti mana kita sebut pada tazkirah bulan Zuhur pada bulan Ramadan dulu. Bulan Ramadan yang saya pesan dulu, paling-paling tidak kalau kita malas buat ibadat sembahyang tarawih, jangan kita tinggal. Sebab tarawih tidak ada lagi bulan lain. Masuk bulan Syawal, kalau kita rajin selama mana pun tuan-tuan 30 rakaat tak jadi tarawih. Bulan Ramadan 2 rakaat dia jadi tarawih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang kita mohon kepada Allah. Manakala yang kedua yang kita mohon kepada Allah dalam doa tadi, wa ajirna min khizyid dunya. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada kehinaan dunia. Kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan diri kita daripada kehinaan di dunia. Baik dihina oleh manusia, apatah lagi Allah menghina kita. Ini tuan-tuan, apatah lagi kita berada pada dunia ini, panggil dunia akhir zaman, penuh dengan fitnah. Kadang-kadang kita tak buat fitnah, kadang-kadang fitnah boleh datang. Sebab itu kita mohon kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada kehinaan, daripada fitnah. Kita tak buat fitnah kadang-kadang, tak sengaja, tapi benda tersebut boleh dijadikan fitnah. Apatah lagi tuan-tuan hari ini yang maklumat yang begitu cepat, begitu pantas, begitu cepat. Contoh tuan-tuan,
kat meja, bawah meja ni ada satu kertas. Kita ambil kertas, kita tulis, minta nombor telefon dia, kita tulis, masuk dalam poket. Kita tak sedar yang kita ambil kat bawah tadi kertas nama ikut. Masuk dalam poket. No, ambil nombor telefon kawan tu. Sembang panjang, saya nak masuk waktu asar. Tu imam ni orang nak azan, kita kata pergi dulu. Bagi orang semayang, orang azan, orang qamat, kita menjadi imam. Tengah rokok, tengah sujud, nyetiup di angin kipas kuat, tuan-tuan nombor ekor tak dikeluar, kata nombor ekor tadi. Kita tak main nombor ekor. Tok Bilal kat belakang kata, imam pun main nombor ekor juga. Nak cerita yang kadang-kadang fitnah muncul. Kertas tadi, tuan-tuan, kertas, sifat kertas dia ringan, dia pergi merata makmum kakak tengok. Rupanya ni kerja tu imam, dia kata. Sebab itu kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada kehinaan di dunia, fitnah di dunia. Sekecil-kecil fitnah sehingga sebesar-besar fitnah. Bagaimana kita nak supaya kita dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Umar, yang memuliakan diri dia adalah Islam, maka kita berpegang teguhlah tuan-tuan dengan cara hidup dengan Islam ini. Ketiga, tuan-tuan, yang terakhir sekali pada hari ini kita mohon kepada Allah wa azabil akhirah. Dan ya Allah, wow tadi wow badal kepada wa ajirna. Dan ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada azab di hari akhirat. Kita minta kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada azab dari akhirat. Ini cita-cita kita semua. Kita nak climate kehidupan kita, kita berakhir ketika mana kita kembali kepada Allah, kita dapat berada di satu tempat yang dinamakan syurga yang Allah sediakan untuk kita. Kita tak nak kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat azab, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Karena sifat azab tidak akan mati dan juga tak akan hidup senang. Kita nak semua tuan-tuan, cita-cita kita yang datang hari ini, yang tak datang, yang semayang, yang tak semayang, apa? Setiap orang bercita-cita nak ke syurga dan nak jauh daripada api neraka. Bergantung kepada perbuatan kita hari ini, tuan-tuan. Perbuatan saya, amalan tuan-tuan. Bukan hanya sekadar kita berdoa, tapi kita lepas tangan macam tu, tidak. Hari ini kalau tuan-tuan berpuasa, tuan-tuan berdoa lah. Yang tak berpuasa pun berdoa juga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kita sebut tadi, tuan-tuan, sebagai kesimpulan yang pertama, kita mohon kepada Allah supaya Allah akhirkan kehidupan kita, Allah akhirkan setiap urusan kita berakhir dengan baik. Yang kedua, kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan diri kita daripada kehinaan fitnah di dunia. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan diri kita daripada azab di hari akhirat. Kerana selepas akhirat tidak ada lagi, selepas dunia ada akhirat, dan akhirat ini merupakan alam yang berakhir. Kalau kita masuk syurga, khalidina fiha abada. Kalau masuk neraka, summa la yamutu fiha wa la yahya. Masuk syurga kekal selama-lamanya. Masuk neraka tak mati dan juga tak hidup senang. Sebab itu kita mohonlah kepada Allah. Kita berdoalah tuan-tuan dengan doa yang kita baca tadi, tuan-tuan. Kita baca, tuan-tuan baca ikut saya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana ma'rifati a'malina wa abadinina wa salamati wal afiyah fid dinina wad dunya wal akhirati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.